Okey, hari ini kita akan masuk ke subtopik seterusnya dalam termokimia, iaitu perubahan haba. Okey, perubahan haba ataupun heat change ni kita belajar dulu sikit ya sebelum kita nak masuk ke topik heat of reaction ya. Heat of reaction adalah haba tindak balas ya, haba tindak balas. So kita belajar dulu tentang heat change dulu. Okey. Tu maksud cikgu tadi cakap kita akan belajar tentang haba tindak balas. Ada 4 jenis haba tindak balas kita akan belajar, iaitu haba pembakaran, haba penyesaran, haba penetralan dan juga haba pemendakan. Kita akan belajar detail. Okey, hari ini kita fokus kejap tentang perubahan haba ya, sebelum kita nak tentukan haba tindak balas. Okey. Perubahan haba ataupun heat change ni ya, formula dia senang je, mc theta. Okey, unit dia joule. Dan lepas kita belajar tentang perubahan haba ni, kita akan masuk ke topik heat of reaction ataupun haba tindak balas ya, iaitu formulanya ya, delta H ni sama dengan Q over N. Jadi kita akan tengoklah hubungan antara haba tindak balas dengan perubahan haba ni ya. Okey, so kita belajar dulu tentang mc theta dulu. Okey, M dekat sini adalah jisim bahan dalam gram. Okey, C adalah muatan haba tentu. Okey, jisim bahan dalam gram ni kerana kita guna larutan aqueous ya, ketumpatan larutan aqueous adalah sama dengan ketumpatan air, iaitu 1 gram centimeter kubik. Ingat ya, ketumpatan larutan aqueous adalah sama dengan ketumpatan air, iaitu 1 gram centimeter kubik. Ya, contoh formula ketumpatan adalah jisim bahagi isi padu. So, kita tahu ketumpatan air adalah 1 gram centimeter kubik. So, kalau ketumpatan air 1, kalau jisim kita 1, kalau isi padu 1, jisim pun 1. Kalau isi padu 10, jisim pun 10. Jadi, jisim dengan isi padu tu sama. Sebab kita guna ketumpatan larutan aqueous adalah sama dengan ketumpatan air ya. Okey, muatan haba tentu ni bermaksud kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan tersebut sebanyak 1 darjah Celsius, ataupun kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram bahan tersebut sebanyak 1 darjah Celsius. So kita nak tahu berapa haba yang diperlukan untuk kita naikkan suhu bahan tu yang berjisim 1 kilogram ataupun 1 gram sebanyak 1 darjah Celsius. Kita nak tengok ya. Dan kita ada perubahan haba, iaitu perubahan suhu, iaitu suhu awal dan suhu akhir. Okey, muatan haba tentu ni formula dia C ya, mc theta tu C, heat capacity kan, specific heat capacity ni. Okey, dia ada kadang-kadang bagi unit dalam gram, dalam kg. Jadi sebabkan kita banyak guna jisim Y ni gram, so sangat familiar kita guna C tu sama dengan 4.2 lah ya. Ni kita guna muatan haba tentu air, kerana muatan haba tentu larutan sama dengan muatan haba tentu air ya. Okey, anggaran dia. Okey, kita dalam formula ni kita anggap ketumpatan aqueous sama dengan ketumpatan air, iaitu 1 gram centimeter kubik, dan 1 centimeter kubik lautan aqueous mempunyai jisim 1 gram. So lautan aqueous yang dihasilkan atau yang digunakan memang sangat cair, oleh itu kita guna muatan haba tentu air, iaitu 4.2 ya, Jg negatif, degree C negatif 1 ya. Okey, bahan kimia dalam bentuk pepejah dianggap tidak menyerap haba, so kita abaikan jisim bahan kimia yang dalam bentuk pepejah tu, kita abaikan. Kalau dibagi dalam soalan ada 2 kan, satu isi padu dengan satu ada satu jisim pepejah. So kita jangan ambil jisim pepejah tu masuk dalam formula kita mc theta tu, jangan ya. Dan anggap tiada haba hilang ke persekitaran. So kita kena anggap macam tu lah ya, supaya kita boleh kira. Tapi memanglah ya, hasil eksperimen dengan teori dengan yang sebenar, teori dengan eksperimen lain lah ya. Sebab kalau eksperimen memang kita takkan dapat nak track semua haba tu akan hilang juga, tapi kita anggap tiada haba hilang ke persekitaran ya. Okey, next. Ini adalah formula yang kita gunakan. Okey, jangan confuse ya. Ini formula yang kita gunakan, ni ilmu yang ekstra je cikgu bagi tahu. Kita nak tentukan muatan haba tentu. Okey, kita guna muatan haba tentu air kan. Okey. Tapi ada, sebenarnya kita boleh tentukan muatan haba tentu sampel, apa-apa sampel makanan ke, sampel logam ke ya.
kita boleh tentukan, ya. Contoh macam ni kan. Okey, katalah cikgu ada logam, cikgu nak tahu logam ni, muatan haba tentu logam ni berapa. Muatan haba tentu ni bermaksud yang tadi cikgu cakap tadi kan, maksud muatan haba tentu ni maksudnya berapa banyak tenaga yang kita perlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram ataupun 1 gram bahan tu sebanyak 1 darjah Celsius kan. Jadi kita nak tahu muatan haba tentu logam ni berapa haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan tu kepada 1 darjah Celsius kan. Jadi kata logam cikgu, logam tu berat dia 4.82 gram. Okey, so kita panaskan, ya, sehingga 115 darjah Celsius, ya. Kita masuk dalam oven lah, ya. Kita masuk dalam oven, ya. Kita panaskan sehingga 115 darjah Celsius. Okey, lepas kita timbang dan kita panaskan, okey, kita ada air, ya. Air ni 35 ml air, okey, dan suhu awal dia adalah 28.7. So kita masukkan logam yang kita panaskan sehingga 115 tadi ni, kita masukkan ke dalam ni. Of course lah air tu akan naik suhu dia kan. So dia akan dapat suhu dia 34.5. Jadi kita anggap bila logam ni masuk dalam ni kan dia panas. So bila logam ni mengeluarkan haba, so dianggap haba yang dia keluar tu sama dengan haba yang diserap oleh air. Jadi bila kita kira MC theta untuk air, jadi senang je, kita ambil MC theta air ni, macam ni kita nak kira. Kita ambil M air berapa ni, 35 gram sama dengan 35 isi padu sama 4.2 ni dia MC 4.2 dengan theta dia ni. Theta dia 34.5 tolak 28.7, so kita akan dapat 5.8. So kita akan dapat haba yang diserap oleh air tu adalah 850 joule. So 850 joule ni dianggap sama dengan haba yang dikeluarkan oleh logam tu. Jadi kita boleh tahulah muatan haba tentu logam tu. Faham tak? Jadi MC theta untuk logam tu kita tahu 850 sebab haba yang diserap oleh air tu tadi sama dengan haba yang dibebaskan oleh logam tu. Kan? Jadi kita buat sama dengan 850 joule. Jadi M berat tadi 4.82. Okey. C tak tahu, S tu C lah, ya. 4.2 tak tahu. Okey. M tu 4.82. Okey. Kali dengan C kita tak tahu sebab ni adalah C untuk haba tu, muatan haba tentu haba tu. Kali dengan degree C dia yang ni 115 tadi awal tolak dengan akhir 34.5 tadi kan. So kita akan dapat 80.5. So kita dapatlah muatan haba tentu untuk logam tu iaitu 2.19. Ini cara untuk kira muatan haba tentu. Ya, formula untuk perubahan haba MC theta. Kan kita nak perubahan haba ni maksudnya haba yang diserap atau yang dibebaskan. Muatan haba tentu ni adalah haba yang kita perlu. Apa maksud muatan haba tentu ni? Haba diperlukan untuk menaikkan 1 kilogram bahan itu sebanyak kepada suhu setinggi sebanyak suhu 1 darjah Celsius. So ini untuk kira muatan haba tentu, ya. Okey, jadi dalam bahagian ni anda telah melihat tadi simbol delta H. Okey, awal-awal kita dah belajar delta H, ya, dalam energy level diagram, ya. H hasil tindak balas tolak H bahan tindak balas. Okey. Kalau H tu negatif, so dia adalah exothermic, kuantiti haba yang dibebaskan. Kalau dia positif, dia adalah diserap. So ni kita bagi haba tindak balas. So kita akan belajar tentang delta H nanti. Okey, apa itu haba tindak balas? Ialah perubahan haba. Ni dia Q. Delta Q ni. Perubahan haba apabila 1 mol bahan bertindak balas. 1 mol bahan tindak balas bertindak balas ataupun perubahan haba, ya, perubahan haba apabila 1 mol hasil tindak balas terbentuk. Ya. So unit untuk haba tindak balas bagi 1 mol bahan tindak balas ataupun bagi 1 mol hasil tindak balas ialah kilojoule per mol negatif 1. Ya, maksudnya perubahan haba apabila 1 mol bahan bertindak balas dan juga perubahan haba apabila 1 mol hasil tindak balas terbentuk. Kan cikgu kata dalam satu tindak balas kimia, bahan tindak balas
ya akan menjalankan proses kimia untuk menghasilkan hasil tindak balas. So haba tindak balas tu adalah perubahan haba yang terbentuk apabila bahan tindak balas tu bertindak balas dengan 1 mol bahan yang terbentuk apabila 1 mol hasil tindak balas terbentuk, ya. Okey, apa itu haba pemendakan? Haba pemendakan adalah perubahan tenaga apabila perubahan tenaga ni maksudnya apa? Perubahan tenaga di dua tau. Iaitu haba dibebaskan ataupun haba diserap. So, keempat-empat haba pemendakan ni semuanya exothermic, ya. Haba dibebaskan. Tak ada haba diserap. Ya, kita akan nampak suhu persekitaran tu tinggi nanti. So haba pemendakan adalah perubahan tenaga ataupun haba yang dibebaskan, tapi lebih selamat kita cakap perubahan tenaga lah, ya. Perubahan tenaga apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada air ayunnya. Haba penyesaran pula adalah perubahan tenaga apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya. Haba penetralan adalah haba tenaga perubahan tenaga apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas antara 1 mol ion hidrogen dengan 1 mol ion hidroksida. Haba pembakaran pula ialah haba yang dibebaskan ataupun perubahan tenaga apabila 1 mol bahan dibakar lengkap dalam oksigen berlebihan. Kita akan belajar ni lebih detail nanti, ya. Okey, ini joule, unit SI untuk mengukur tenaga. Joule, ya. Okey, memang ada kalori tapi kalori itu bukan unit lah, ya. Unit SI untuk tenaga adalah joule. Kalori juga merupakan unit tapi bukan unit SI, ya. Simbolnya adalah kalori. So apa hubungan dia? 1 kalori sama dengan 4.2 joule, ya. Okay, muatan haba tentu suatu bahan adalah apa? Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 kilogram bahan ataupun 1 gram bahan sebanyak 1 darjah Celsius, ya. Okey. Nilai ni aplikasi dia. Okey, tahu tak tentang kalori makanan? Okey, makanan ada karbohidrat, protein dengan lemak, kan? Jadi bila ketiga-tiga bahan makanan dibakar, katalah logam tadi, logam yang cikgu cakap tadi, kata logam tadi kan, cikgu gantikan dengan sampel roti, kan? Kita panaskan. Jadi kita nak tahu apabila 1 gram makanan yang dibakar, apa maksud kalori ni adalah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan ni dibakar dengan lengkap dalam badan. So kita dapat kira kalori lah. Maksudnya apa? Jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan, 1 gram roti ni dibakar dengan lengkap dalam badan. Jadi ni kita panggil nilai tenaga. Tenaga yang dibebaskan. Berapa tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap, ya. Ini kita panggil kalori atau joule. That's why ini adalah aplikasi daripada kita belajar tentang tenaga ni, ya. Ni hubungan 1 kalori sama dengan 4.2 joule, 1 kilokalori sama dengan 4.2 kilojoule, ya. Okey, menghitung perubahan haba. Okey, sebenarnya kita masuk ke soalan, ya. Soalan melibatkan isi padu larutan dan suhu sahaja. Ya, C memang pemalar. Okey, melibatkan persamaan termokimia. So, pertama cikgu nak tunjuk melibatkan perhitungan yang melibatkan isi padu larutan dan suhu saja. Dan perhitungan kedua dia ada bagi persamaan termokimia. Okey. Pertama, Okey, melibatkan isi padu larutan. Okey, kalau soalan, dia ada satu soalan yang dia direct, dia tak bagi persamaan termokimia. Senang je, kita masukkan nilai saja. MC theta, ya. Contoh. Okey, contoh, kita masukkan soalan ni. Okey. 25 cm larutan NaOH dicampurkan kepada 50 cm HCl, suhu berubah daripada 30 kepada 45. Kira perubahan haba yang berlaku. Jadi kira perubahan haba. Jadi senang je, masuk MC theta. M ni dia. Kan dia dituang, dicampurkan. Jadi M tu 25 campur 50. C adalah 4.2. Theta adalah ni, hasil suhu akhir dengan suhu awal. Berapa? 15. So, dapatlah jawapan dalam unit joule. Ya. So, dapatlah jawapan dalam unit joule iaitu ni dia, ya. Okey. Okey, lagi sekali, ya. MC theta 25 campur 50. 25 campur 50. C adalah 4.2. Theta akhir tolak awal. So, 15. So, kita akan dapat jawapan dia, ya. Tu dia.
4.725 Joule, ataupun baru kita tukar kilojoule, iaitu 4.725 kilojoule. Boleh guna kalkulator, 25 campur 50 ya. Okey. Times 4.2 times 15 kan. Okey, so ni jawapan dia ya. So mula-mula mesti unit joule dulu. Okey, next ni. Okey, nampak tak tadi dia ada cakap ya, kalau nampak apa-apa pepejal ya, kita kalau dibagi logam ya, dia bagi apa-apa pepejal yang ada mass, abaikan sebab kita anggap pepejal tu tidak pepejal tu tidak menyerak haba kan. Jadi kita abaikan, jangan ambil mass ni ya, kan kita guna formula MC theta, perubahan haba ni MC theta kan. M ni tetap kita guna air ya. So 25 M jisim air sama isi padu air kali 4.2 kali 10 kan. So ada dapat jawapan 1050 Joule, ataupun nak tukar kg 1.050 kg. Senang kan? Okey, next. Okey, itu kalau melibatkan tak ada persamaan termokimia. Persamaan termokimia MC theta aja. Okey, katalah dia ada bagi persamaan termokimia. Jadi kita kena hitung dulu bilangan mol ni, N ni ya, mol N kita dah belajar bilangan mol tu kita kena hitung dulu. Ya, so mol kan ada dua formula, jisim bagi JMR ataupun JR, satu lagi mol MV over 1000 kan. Okey, tengok keadaan kita nak guna mana, dan juga kita masuk dalam perubahan haba punya formula ya, yang melibatkan pengiraan mol ni, maksudnya untuk kira 1 mol ya. Okey. Okey, next kita tengok satu contoh soalan lah ya. Okey. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, nampak tak dia bagi persamaan termokimia. Okey, apa maksud, kenapa dia bagi persamaan termokimia ni? Okey, dia nak bagi maklumat bahawasanya 1 mol bahan yang bertindak balas ya, ataupun 1 mol hasil tindak balas yang terhasil akan mengeluarkan haba sebanyak 190 kJ. Itu maksud dia kan. Tapi okey, so sekarang soalan tanya berapakah perubahan haba untuk 6.4 gram logam. Kita tahu 1 mol bahan bertindak balas, 1 mol bahan bertindak balas, kita tahu ya, 1 mol bahan bertindak balas ataupun 1 mol hasil tindak balas yang terhasil akan mengeluarkan heat sebanyak 190 kg. Tapi kalau kita guna bahan tindak balas ni 6.4 gram logam, so kita kena tukarlah gram ni kepada mol. Kita nak tahu sebab 1 mol akan release heat sebanyak 190. Kalau 6.4 gram ni bahagi dengan copper ni logam kuprum, okey, sebabkan dia gram bahagi dengan GAR dia, so dapat apa, 6.4 bahagi 64, so dapat 0.1 mol. Jadi kalau 1 mol sama akan mengeluarkan heat sebanyak negatif 190. Negatif ni heat release ya. Kalau 0.1 mol itu tak darab ya. Negatif ni kita letak luar sebab dia release heat kan. Okey, darab dengan 0.1. So berapakah perubahan haba, jika berapakah perubahan haba dia? So tak boleh jawapan dalam negatif lah. So negatif ni bukannya jawapan dalam negatif, simbolnya haba tu dibebaskan kan. Jadi 190 kali dengan 0.1, so 19 kg saja dibebaskan. Jadi jawapannya jangan buat jawapan negatif. Negatif tu sebab dia kata perubahan haba ya. Perubahan haba tu mesti jawapan dalam bentuk nombor kan. Berapakah perubahan haba? Okey, kalau 1 mol, akan bebaskan heat sebanyak 190 kg. Kalau 0.1 dia akan bebaskan heat sebanyak 19 kJ. Faham tak logik kan? 1 mol dia keluarkan banyak heat, 190 kg. Kalau sikit je, 0.1 mol je, logiklah keluar 19 kJ heat je kan. Okey, ni pun sama. Apakah maksud persamaan termokimia ni? 1 mol bahan bertindak balas ataupun 1 mol hasil tindak balas yang terbentuk akan mengeluarkan heat sebanyak 190 kJ haba dibebaskan. Jadi cikgu tahu dibebaskan sebab negatif kan. Okey, tengok ni. Okey, ini dia bagi mol
Tapi yang guna MV over 1000, kan cikgu kata nak cari mol ni, N ni ada dua. Satu tadi logam kan, bahagi dengan JR. Tapi kalau ada melibatkan isi padu dengan molarity, dia ada formula MV over 1000 kan. Jadi MV N dia sama dengan berapa? 2 kali 25 bahagi 1000. So dapat berapa? 2 kali 25 bahagi 1000. So akan dapat 0.05 mol. Jadi kalau 1 mol akan bebaskan haba 190, 1 mol kalau 0.05 tu tak darab. Ya, darab dengan 0.05 mol kan. Jadi darab dengan 190. So kita akan dapat 9.5, unit dia sama kJ. Jadi 1 mol akan membebaskan 190 kJ haba. Tapi kalau 0.05 hanya perubahan haba dia adalah 9.5 kJ. Maksudnya perubahan haba yang dikeluarkan adalah sebanyak 9.5 kJ ya. Okey. Jadi ni yang maksud cikgu tadi ya, dia guna MV over 1000 tadi ya. Okey, dia guna yang ini tadi ya. Okey, dia guna ini ya. Kalau dia ada bagi, dia kata mol ada dua. Mol dua jenis ni ya, mol dua jenis larutan ni. Okey. Dia kata kalau ada mol dua jenis larutan, kita pilih mol yang terkecil. Contoh kalau dua set kan. So cikgu akan tunjuk untuk topik seterusnya ya.